Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu Yana ucapkan kepada semua. Okey, hari ini Cikgu Yana ingin menerangkan konsep tamadun. Konsep tamadun terdiri daripada dua, iaitu pandangan Barat dan pandangan Islam. Menurut pandangan Barat, konsep tamadun berfokuskan kepada pembangunan lahiriah. Okey, pembangunan lahiriah ini merujuk kepada kebudayaan seperti penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran. Manakala menurut pandangan Islam pula, merangkumi pembangunan lahiriah dan rohaniah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan rohaniah? Rohaniah adalah terdiri daripada pencapaian dari segi aspek rohaniah, tata susila dan moral. Okey, ingat ya, dua konsep tamadun, pembangunan lahiriah daripada pandangan Barat, pembangunan lahiriah dan rohaniah menurut pandangan Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu Yana ucapkan kepada semua. Okey, kita mulakan dengan membuat latih tubi. Soalan kertas 1 koleksi SPM. Okey, bermula dengan tingkatan 4, bab 1, tamadun awal manusia. Dengan tajuk ataupun topik konsep tamadun. Kita mulakan dengan soalan yang pertama, SPM ulangan 2019. Menurut pandangan Barat, konsep tamadun merangkumi pembangunan. Okey, apakah kata kunci cerita bagi soalan ini? Ya, betul. Konsep tamadun. Konsep tamadun adalah kata kunci cerita. Apakah pula kata kunci soalan? Okey, bagus. Pandangan Barat. Kata kunci soalan adalah pandangan Barat. Okey. Di sini soalan bertanyakan tentang pandangan Barat menerusi cerita konsep tamadun. Okey, apakah pilihan jawapan yang boleh kita pilih bagi menjawab soalan pandangan Barat melibatkan pembangunan? Okey, pilihan yang ada D, moral, C, kesopanan, B, tata susila, A, bandar. B, C dan D ini jawapannya lebih merujuk kepada adab dan moral, ya. Manakala A lebih kepada bandar, iaitu pembangunan luaran fizikal. So, pandangan Barat lebih merujuk kepada pembangunan lahiriah. Okey, apakah jawapan bagi pembangunan lahiriah? Ya, betul. Jawapan adalah A, bandar. Jadi di sini kita sudah faham. Okey, soalan menceritakan konsep tamadun, bertanyakan soalan berkaitan pandangan Barat merangkumi pembangunan A, bandar, iaitu lahiriah. B, C dan D lebih kepada pandangan Islam, iaitu rohaniah. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan SPM ulangan 2018. Okey, konsep tamadun dari sudut pandangan Islam menekankan pembangunan rohaniah.
apakah yang berkaitan dengan pembangunan rohaniah? Okey, di sini kita perlu cari apakah kata kunci cerita. Okey, soalan menceritakan konsep tamadun. Betul. Okey, konsep tamadun ini menceritakan tentang pandangan Islam. Okey, di sini ada dua. Kita lihat kata kunci konsep tamadun, pandangan Islam. Okey. Soalan bertanyakan tentang pandangan Islam. Apakah yang berkaitan dengan pembangunan rohaniah? Jadi di sini kata kunci soalan adalah pembangunan rohaniah. Tadi cikgu dah cerita dah apa itu rohaniah. Okey. Agak-agak apa jawapan pilihan anda? Kita lihat di sini. A. Kepelbagaian kepercayaan. B. Kemahiran. C. Ketinggian pemikiran. D. Ketinggian tata susila. Cikgu telah terangkan sebelum ini, Islam pembangunan rohaniah. Islam juga menyokong pembangunan lahiriah. Okey, Islam ni dia menyokong dua, pembangunan rohaniah, pembangunan lahiriah. Barat dia menyokong satu sahaja, pembangunan lahiriah. Jadi di sini pembangunan rohaniah, kita dah faham konsep tamadun. Rohaniah lebih kepada adab, moral, dalaman manusia. Ingat kata kunci tu. Adab, moral, sifat manusia, dalaman diri manusia. Jadi, apakah pilihan jawapan yang paling tepat menceritakan tentang adab, moral dan tingkah laku manusia? Ya, betul. Jawapannya adalah D. Ketinggian tata susila. Nampak? Pilihan jawapan tu sebenarnya setiap tahun adalah hampir sama sahaja. Okey, jadi kita lihat lagi soalan seterusnya. SPM Ulangan 2017. Menurut pandangan Islam, konsep tamadun memberi penekanan kepada pembangunan unsur-unsur tertentu. Apakah unsur-unsur tersebut? Okey, soalan ini menceritakan tentang apa? Gariskan kata kunci cerita. Ya, kata kunci cerita, konsep tamadun. Konsep tamadun, soalan ini menceritakan tentang apa? Tentang pandangan Islam. So, kata kunci cerita bagi soalan ini, konsep tamadun menurut pandangan Islam. Tadi cikgu baru je terangkan pada soalan yang atas tadi, pandangan Islam menyokong dua jenis pembangunan. Okey, kalau barat satu sahaja. Jadi dekat sini kita lihat apakah jawapan yang dikehendaki. Sebelum itu kita kena gariskan kata kunci soalan. Soalan bertanyakan, apakah unsur-unsur tersebut? Apakah unsur-unsur pandangan Islam? Unsur-unsur ini adalah merujuk kepada pembangunan. Pembangunan unsur-unsur menurut pandangan Islam. Pandangan Islam ada dua. Cikgu dah cerita tadi dekat atas, soalan yang atas. Okey, apakah pilihan jawapan yang ada? Bandar dan seni. Okey, lahiriah dan falsafah, lahiriah dan rohaniah, bandar dan budaya. Senang cerita, kata kunci Islam lebih menyokong kepada adab, moral, tingkah laku manusia. Kalau tengok kat sini, apakah pilihan jawapan yang ada berkaitan tentang adab, moral, tingkah laku manusia? Ya, betul.
rohaniah kan? Okey, so rohaniah ini menyokong kepada konsep tamadun pandangan Islam. Jadi, jawapan yang paling tepat adalah rohaniah dan pasangannya adalah lahiriah. So, ingat ya, pandangan Islam menyokong dua pembangunan, lahiriah dan rohaniah. Barat hanya satu, iaitu lahiriah. Okey, seterusnya, SPM 2015. Bagaimanakah ciri kehidupan bandar yang bertamadun menurut pandangan cendekiawan Islam? Soalan ini ditambah pula, cendekiawan Islam. Okey, tapi jangan risau, kita tetap berpegang kepada kata kunci. Okey, kata kunci cerita. Agak-agak soalan ni menceritakan tentang apa? Ya, menceritakan tentang pandangan Islam. Kita gariskan saja kata kunci yang kita tahu, iaitu pandangan Islam. Okey, pandangan Islam. Soalan bertanya tentang apa berkaitan pandangan Islam. Okey, soalan bertanyakan ciri kehidupan bandar. Bagaimanakah ciri kehidupan bandar menurut pandangan Islam? Okey, pandangan Islam ini cikgu dah cerita sebelum ini, dia mesti berkait tentang adab, moral, tingkah laku manusia, dan juga Islam ni menyokong pembangunan lahiriah. Okey, kita tengok pilihan jawapan yang ada. A. Kebebasan mengamalkan sebarang agama. Agak-agaknya sepanjang kita buat latihan ni tadi, ada tak kita dengar cikgu cerita tentang kebebasan beragama, mengamalkan agama? Okey, B. Kemajuan pesat dalam bidang ekonomi. Selama kita buat latihan ni tadi, ada tak kita sentuh tentang kemajuan ekonomi ni? Okey. C. Kesejahteraan semua lapisan rakyat. Ya, semua rakyat hidup dalam aman dan damai. Tetapi kita kena ingat jawapan yang paling tepat. Okey, pandangan Islam. Okey, pandangan Islam lebih kepada adab, moral, sifat dalaman manusia dalam kehidupan bertamadun. Jadi kata kunci untuk pandangan Islam, tata susila. Ingat ya, tata susila kata kunci untuk jawapan pandangan Islam. Okey, jadi kat sini jawapan dia, ya, semestinya D. Ketinggian tata susila masyarakat. So, dah lama-lama kita dah boleh hafal dan ingat. Okey, pandangan Islam, tata susila. Kalau pandangan barat, bandar. Okey, kita lihat soalan yang terakhir. SPM 2019. Dalam karyanya Muqaddimah, Ibnu Khaldun menekankan ciri kehidupan bandar yang bertamadun. Apakah ciri kehidupan tersebut? Dekat sini, apakah kata kunci cerita? Okey. Ya, kata kunci cerita tentang Ibnu Khaldun, iaitu karyanya Muqaddimah. Kat mana nak dengar ataupun kat mana kita nak dapat cerita tentang Muqaddimah Ibnu Khaldun? Okey, jawapan ini kita boleh lihat pada buku teks muka surat 5 bahagian sudut makluman. Okey, untuk pengetahuan semua, soalan objektif kebiasaannya ada mendapatkan maklumat daripada sudut maklumat di dalam buku teks yang terdapat di bahagian kiri dan kanan muka surat. So, tolong baca ya bahagian sudut maklumat. Okey, Muqaddimah Ibnu Khaldun, kata kunci cerita. Nama pun Ibnu Khaldun. Agak-agaknya Ibnu Khaldun ni orang barat ke orang Islam? Kat sini pula bukunya Muqaddimah. Muqaddimah ni bahasa Arab ke, bahasa Inggeris ke, bahasa apa? Okey, kita ada dua je
pandangan barat, pandangan Islam. Secara logiknya kalau kita faham, kita tahu pengetahuan am kita, Ibnu Khaldun ini lebih kepada tokoh Islam. Okey, bukunya Muqaddimah. Okey, kita dah tahu. Okey, Ibnu Khaldun ni tokoh Islam. Jadi, dia menceritakan tentang pandangan Islam. Okey, seterusnya kita cari pula kata kunci soalan. Apakah kata kunci soalan bagi Ibnu Khaldun ini? Ya, ciri kehidupan. Ciri kehidupan bertamadun menurut Ibnu Khaldun. Jadi, untuk fahaman kita, kita baca macam ni. Okey. Karya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Tu cerita. Cerita Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ini adalah daripada pandangan Islam. Pandangan Islam, soalan bertanyakan tentang ciri kehidupan menurut pandangan Islam. Okey, pandangan Islam tadi cikgu dah katakan. Dia mesti melibatkan rohaniah dan lahiriah. Kita lihat dan rujuk pada soalan di bawah. Okey, ciri kehidupan tersebut. Pilihan jawapan yang ada. Kebebasan beragama, kesejahteraan hidup, kemajuan ekonomi, ketinggian moral. Agak-agaknya dekat mana pilihan jawapan yang paling tepat menunjukkan jawapan pembangunan rohaniah. Keyword rohaniah, adab, moral, tingkah laku, tata susila. So, apa jawapan pilihan kita yang paling tepat? Ya, semestinya D. Ketinggian moral. Jadi, setelah kita buat beberapa soalan menggunakan koleksi SPM, kita dapat menghafal dah jawapan sebenarnya. Dan sebenarnya, paling mudah kita mengingat pilihan jawapan dengan membuat ulang kaji menggunakan koleksi SPM mengikut tajuk. Okey. Kita baca, terus kita baca. Bila dah siap, kita terus baca begini ya. Konsep tamadun pandangan barat. Bandar jawapannya. Kita dah terus ingat. Konsep tamadun barat, bandar. Okey, kita pergi pula yang kedua. Pandangan Islam ni ada pembangunan rohaniah. Rohaniah ni apa? Ketinggian tata susila. So, kita dah boleh ingat dan hafal dah jawapan tersebut. Okey, kita pergi lagi. Pandangan Islam. Apakah unsur-unsur pandangan Islam? Lahiriah dan rohaniah. Okey, kita pergi pula jawapan seterusnya. Okey, pandangan Islam lagi. Apa pula ciri-ciri kehidupan menurut pandangan Islam? Ketinggian tata susila masyarakat. Dan yang terakhir, Ibnu Khaldun ini adalah menurut pandangan Islam. Apakah ciri kehidupan menurut pandangan Islam? Sudah pasti jawapannya ketinggian moral. Okey, itu sahaja daripada cikgu, daripada topik konsep tamadun.